Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-123. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-75 dan 76 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurniaannya, tentulah kami akan bersedekah dan tentulah kami akan menjadi orang yang soleh. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurniaannya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu serta mereka membelakangkan janjinya, dan sememangnya mereka orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa dalam ayat yang lalu Allah menggambarkan orang munafik diberi limpahan kurniaan yang mereka tidak gunakan kecuali menjadi penyebab kederhakaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 75 dan 76 surah At-Taubah ini pula menjelaskan lebih jauh bahawa di antara mereka, yakni orang munafik, ada yang telah bersumpah dengan lidahnya tapi tidak meyakini dengan hatinya. Mereka berikrar kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung bahawa, demi Allah, pasti jika Allah memberikan sebahagian kurniaannya kepada kami, apapun kurniaan itu, dan dengan cara apapun Allah menganugerahkannya, peperangan, perniagaan, hadiah dan lain-lain, maka pastilah kami akan bersedekah dari sebahagian anugerah itu dan pastilah kami termasuk orang yang soleh, yakni orang yang melakukan kebaikan dan penambah baikan. Maka setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka sebahagian dari kurniaannya, ternyata apa yang mereka ikrarkan itu mereka sendiri ingkari. Terbukti mereka bakhil dan enggan menyumbang dengan kurniaan itu. Dan mereka memaksa diri berpaling dari ketaatan kepada Allah dan kewajipan menepati sumpah dan janji mereka dalam keadaan mereka membelakangi kebenaran dengan hati mereka. Sementara ulama menyebutkan bahawa ayat ini turun mengenai
seorang dari kelompok Ansar yang disebut secara tegas namanya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, iaitu Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari. Kisahnya bermula ketika dia bermohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan dikurnia rezeki yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya bahawa sedikit yang disyukuri lebih baik daripada yang banyak tapi tidak disyukuri. Namun dia tetap memohon sambil berjanji memberi kepada siapa yang berhak diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan akhirnya kambing gembalaannya berlipat ganda dan dia menjadi kaya raya. Kerana kesibukannya mengurus harta, dia tidak lagi melaksanakan solat berjemaah kecuali pada hari Jumaat. Ketika turun ayat yang mengatakan Nabi mengumpul zakat, kederhakaan Sa'labah mencapai puncaknya dengan keengganannya mengeluarkan zakat. Maka turunlah ayat ini. Ketika itu Sa'labah menyesal dan bersedia membayar sedekah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak untuk menerimanya dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang baginda menerima daripadanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan Uthman radhiyallahu anhu juga pada masa pemerintahan mereka menolak menerima zakat Sa'labah. Ia wafat pada masa pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu. Demikianlah Ibnu Katsir mengutip dari riwayat At-Tabari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-75 dan 76 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kaum muslimin di sepanjang zaman bahawa terdapat di kalangan orang munafik itu mereka yang tidak segan silu mengucapkan janji dan ikrar dengan bersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahawa sekiranya mereka beroleh kurniaan Allah dalam bentuk rezeki dan kemudahan hidup, maka mereka akan memberi sedekah dan sumbangan kepada fakir miskin dan kepada jalan kebajikan. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemudahan dan rezeki, maka mereka memungkiri janji mereka sebelumnya, bersikap angkuh dan bakhil di samping menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan hati mereka bertambah karat lagi dengan sifat munafik itu yang berpunca daripada sikap mungkir janji mereka. Allah Subhanahu wa taala menempelak mereka dengan menyatakan bahawa masihkah mereka tidak menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui isi hati mereka yang sebenar. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur ketika mentafsirkan ayat ke-75 dan 76 surah At-Taubah menjelaskan bahawa di antara para munafik ada orang yang berjanji teguh dengan Allah dan Rasulnya bahawa jika Allah memberinya harta yang banyak, dia akan memberikan sedekah dan akan mengerjakan perbuatan sebagaimana orang yang soleh, mengerat tali silaturrahim, mengeluarkan harta di jalan Allah dan mendatang kebahagiaan bagi umat manusia. Setelah Allah memberikan harta yang banyak, ternyata mereka tidak memenuhi janjinya. Mereka tetap berlaku bakhil, menahan hartanya, tidak mahu bersedekah dan tidak mahu memberikan pertolongan untuk sesuatu perbuatan ketaatan dan untuk kemaslahatan umum. Mereka justru memalingkan diri dari kebajikan atau perbuatan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-75 dan 76 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan sikap manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan sehingga mengundang sifat munafik dan menjerumus pada kekufuran. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan dan kenikmatan yang akan mengalami kemusnahan, tidak kekal dan hanya cenderung memperdayakan manusia, dan sememangnya sudah ramai yang telah terpedaya dan kagum terhadapnya sehingga dia berkeyakinan bahawa tidak ada negeri lain selain dunia ini dan tidak ada tempat kembali lagi
di seberang sana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-75 dan 76 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah mengingat kembali tujuan sebagai khalifah memerintah bumi supaya jangan terpesona dengan kenikmatan dunia yang penuh dengan tipu daya. Kedua, setiap orang Islam mesti berusaha mengamalkan tuntutan yang digariskan oleh ajaran Islam agar mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berjaga-jaga dengan tipu daya kesenangan dunia dan menguatkan benteng keimanan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.